Kami daripada kumpulan 10 akan membentangkan tentang tajuk penterjemahan dan pentafsiran kurikulum kebangsaan. Berikut merupakan senarai ahli kumpulan kami. Berikut merupakan objektif kajian projek kami. Yang pertama, menerangkan tentang proses penterjemahan dan pentafsiran kurikulum kebangsaan dengan tepat. Yang kedua, membincangkan kandungan penterjemahan dan pentafsiran kurikulum kebangsaan dalam permainan kreatif. Yang ketiga, mengaplikasikan 3 domen objektif kurikulum iaitu kognitif, efektif dan psikomotor. Seterusnya ialah pengenalan projek kami. Permainan ini bertujuan untuk membantu pelajar memahami pembelajaran dengan cara yang lebih menarik dan interaktif tentang unit 10 iaitu penterjemahan dan pentafsiran kurikulum kebangsaan. Projek yang dihasilkan oleh kumpulan kami adalah permainan kreatif yang berasaskan cardboard. Berikut merupakan sasaran projek kami. Yang pertama ialah pelajar yang mengambil subjek KPF 3012 di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sasaran kedua ialah mahasiswa dan mahasiswi yang ingin menguji pengetahuan mengenai penterjemahan dan pentafsiran kurikulum kebangsaan. Seterusnya ialah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat projek kreatif ini memerlukan kos yang rendah sahaja. Antara bahan-bahan ialah cardboard besar, kotak kitar semula, kertas luk sinar, kertas lamina, kertas A4, kertas warna, bola pingpong, pistol gam dan gelas kertas. Proses pembuatan permainan 1. Sediakan papan straw, bola pingpong, cawan kertas, marker pen dan gam. Tulis nombor 1, 2 dan 3 pada cawan kertas dan lekatkan cawan kertas di atas papan straw menggunakan gam. Tuliskan huruf A, B dan C pada pingpong dan permainan pertama siap untuk dimainkan. Permainan kedua, sediakan papan straw, kotak kertas warna, corrugated paper, gunting, gam, pita berganda, marker pen dan kertas A4. Lukis bulatan di atas kotak sebanyak 9 bulatan. Kemudian gunting bulatan tersebut untuk membentuk gegelong bulat. Tampalkan kertas berwarna di atas gegelong dan kertas A4 putih di sebalik gegelong. Tulis pernyataan topik 10.6 dan 10.7 pada bahagian gegelong berwarna putih. Seterusnya, gulung corrugated paper secara menegak dan potong kepada 2 bahagian untuk dijadikan tiang. Lekatkan tiang menggunakan gam di atas papan straw secara menegak dan permainan kedua siap untuk dimainkan. Permainan ketiga, sediakan gunting, kertas A4 dan kertas luk sinar. Sediakan puzzle berbentuk segitiga dan taip pernyataan pada puzzle yang telah dibuat. Kemudian cetak puzzle yang telah dibuat untuk digunting dan dikemaskan. Seterusnya, untuk hasil yang lebih menarik, guntingan puzzle boleh dikeraskan dan permainan ketiga siap untuk dimainkan. Hasil pembelajaran daripada projek kreatif ini ialah dapat mengaplikasikan domen objektif dalam penetapan matlamat dan objektif kurikulum dan pengajaran. Mengenal pasti bagaimana langkah-langkah di SKP dijalankan, menganalisis kepentingan menyediakan rancangan pengajaran dan kepentingan menulis refleksi dan menghuraikan konsep kurikulum dan pengajaran dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya, domen yang diaplikasikan bagi permainan satu coit, kumpulan kami telah menggunakan gelas kertas. Terdapat domen kognitif aras rendah iaitu pengetahuan. Pemain akan menggunakan pengetahuan untuk mengenal pasti urutan langkah melaksanakan DSKP dengan tepat lalu memadankannya dengan nombor yang terdapat pada gelas. Kemudian domen afektif aras sederhana iaitu menilai. Pemain mengusulkan cadangan kepada ahli kumpulan yang lain tentang urutan langkah melaksanakan DSKP yang betul. Kemudian pernyataan. Terdapat domen kognitif aras rendah iaitu pengetahuan dan pemahaman. Pemain perlu mempunyai pengetahuan asas tentang urutan langkah melaksanakan DSKP yang betul. Pemain juga perlu menjelaskan kepada ahli kumpulan bagaimanakah langkah DSKP dilaksanakan. Seterusnya, domen kognitif aras sederhana iaitu analisis. Pemain perlu menentukan bagaimana susunan langkah melaksanakan DSKP berkait hubung dengan langkah yang sebelumnya. Selain itu, domen afektif aras rendah iaitu menerima. Pemain menerima maklumat daripada pernyataan yang diberikan. Kemudian domen afektif aras sederhana iaitu menilai. Pemain memperjelaskan kepada ahli kumpulan tentang langkah melaksanakan DSKP dengan betul. Akhir sekali, domen afektif aras tinggi iaitu mengorganisasi. Pemain mengklasifikasikan langkah melaksanakan DSKP dengan menyesuaikan urutan yang ada pada kertas pernyataan dengan nombor yang terdapat pada gelas kertas. Kumpulan kami juga menggunakan bola pingpong. Terdapat domen kognitif aras rendah iaitu pengetahuan. Pemain akan menggunakan pengetahuan untuk menyesuaikan abjad pada bola pingpong dengan abjad pada pernyataan. Seterusnya, domen afektif aras sederhana iaitu menilai. Pemain cuba meminta ahli kumpulan untuk menyumbangkan idea dan pendapat berkenaan susunan yang betul serta cara membaling bola pingpong agar tepat pada sasaran. Akhir sekali, domen psikomotor. Domen psikomotor aras rendah iaitu meniru. Pemain akan mengamati dan meniru cara balingan pemain yang mahir membaling bola pingpong. Kemudian, domen psikomotor aras sederhana iaitu menilai. Pemain akan menunjukkan kesediaan untuk terlibat dan memberikan komitmen dalam bermain permainan coit. Selanjutnya, domen psikomotor aras tinggi iaitu artikulasi. Ahli kumpulan akan memberikan sokongan secara verbal antara satu sama lain.
Domain yang diaplikasikan pada permainan kedua iaitu ring toss. Bahan seperti gelung akan mengaplikasikan domain kognitif pada aras rendah iaitu pengetahuan. Pemain perlu mempunyai pengetahuan tentang kepentingan menulis refleksi dan kepentingan menyediakan rancangan pengajaran. Pada aras sederhana iaitu analisis, pemain perlu memisahkan gelung-gelung mengikut dua kategori iaitu kepentingan menulis refleksi dan kepentingan menyediakan rancangan pengajaran. Pada aras tinggi pula iaitu penilaian, yang mana pemain akan membuat semakan terhadap setiap gelung yang telah diasingkan mengikut kategori sama ada betul atau salah. Domain afektif juga turut diaplikasikan dalam permainan ini iaitu aras rendah seperti bertindak balas. Pemain menyetujui atau menolak pandangan ahli kumpulan yang lain tentang gelung-gelung yang telah diasingkan mengikut kategori. Pada aras sederhana iaitu menilai, pemain akan menunjukkan kesediaan untuk terlibat dan memberikan komitmen sepanjang proses pengkategorian setiap gelung. Akhir sekali, domain psikomotor pada aras rendah iaitu meniru. Pemain akan mengamati dan meniru cara balingan pemain yang mahir membaling gelung. Memanipulasi pula, pemain yang mahir mendemonstrasikan cara balingan gelung yang betul kepada ahli kumpulannya. Pada aras sederhana iaitu artikulasi, ahli kumpulan akan memberikan sokongan secara verbal. Bahan yang kedua adalah tiang dan label, yang mana akan mengaplikasikan domain kognitif pada aras rendah iaitu pengetahuan. Pemain perlu mengetahui tentang elemen-elemen yang terdapat dalam kepentingan menulis refleksi dan kepentingan menyediakan rancangan pengajaran. Domain yang diaplikasikan pada permainan ketiga iaitu puzzle. Bahan puzzle ini akan mengaplikasikan domain kognitif pada aras rendah iaitu pengetahuan. Pemain perlu mempunyai pengetahuan tentang konsep kurikulum dan pengajaran. Kefahaman pula memerlukan pemain membuat interpretasi tentang cara menyusun puzzle mengikut arah yang betul. Domain afektif juga turut diaplikasikan pada aras rendah iaitu menerima. Pemain akan mendengar cara bermain daripada panel. Dari segi bertindak balas pula, pemain bertanya dengan ahli yang lain adakah susunan puzzle yang telah disusun betul atau salah. Pada aras sederhana pula, seperti menilai, pemain akan menunjukkan kesediaan untuk terlibat dan memberikan komitmen sepanjang proses penyusunan puzzle. Domain psikomotor juga turut diaplikasikan pada aras rendah iaitu meniru. Pemain akan mengambil tahu tentang cara menyusun puzzle dengan tepat. Memanipulasi pula memerlukan pemain yang mahir akan membetulkan cara susunan puzzle ahli kumpulannya yang lain. Pada aras sederhana iaitu menilai, pemain akan menunjukkan kesediaan untuk terlibat dan memberikan komitmen dalam bermain permainan puzzle. Dan aras tinggi seperti mengorganisasi, pemain akan menyesuaikan susunan puzzle mengikut arah yang tepat sehingga membentuk satu bentuk puzzle segitiga yang tepat. Pada artikulasi pula, ahli kumpulan akan memberikan sokongan secara verbal antara satu sama lain. Kebaikan dan keburukan. Kebaikan meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan kerjasama sesama ahli kumpulan. Kedua, meningkatkan kemahiran berfikir kritis dan penyelesaian masalah. Ketiga, meningkatkan kemahiran pengurusan masa dan organisasi ketika penyelesaian masalah. Keempat, menggalakkan pelajar belajar dengan cara yang lebih aktif dan praktikal. Keburukan. Pertama, permainan projek kreatif ini boleh menyebabkan kekecewaan atau stres jika permainan tersebut terlalu sukar. Kedua, memerlukan masa yang banyak untuk menjayakan sesuatu permainan, terutama jika ia melibatkan perancangan dan percubaan yang banyak. Penutup, permainan projek kreatif dalam kursus KPF 3012 telah memberikan pengalaman yang sangat bermakna dan berharga dalam mengembangkan kemahiran teknikal, kreativiti dan kerjasama dalam kalangan pelajar. Sepanjang projek ini, pelajar bukan sahaja dapat mempelajari teknik baru dalam merancang dan menghasilkan idea, tetapi juga dapat mempelajari cara mengatasi cabaran dan menyelesaikan masalah secara berkumpulan. Projek ini dapat mengukuhkan lagi pemahaman terhadap topik penterjemahan dan pentafsiran kurikulum kebangsaan. Pemain akan diberikan satu kertas yang mengandungi pernyataan tentang langkah-langkah di SKP dilaksanakan tetapi tidak mengikut urutan. Pemain perlu menyusun setiap langkah mengikut urutan yang tepat. Bola pimpong yang mengandungi huruf A, B dan C yang mewakili setiap pernyataan dan perlu dibaling ke dalam gelas yang terdapat nombor 1, 2 dan 3, iaitu mewakili urutan sebenar langkah-langkah di SKP dilaksanakan. Seterusnya, pemain akan diberitahu sekiranya urutan yang ditentukan salah atau betul pada akhir permainan. Yang terakhir, pemain yang tidak berjaya perlu memainkan permainan throw it semula sehingga berjaya agar dapat ke peringkat seterusnya. Cara bermain permainan yang kedua iaitu ring toss. Terdapat dua tiang yang disediakan. Pelajar diminta untuk memasukkan gelung yang mengandungi kepentingan menulis refleksi dan kepentingan menyediakan rancangan pengajaran ke dalam tiang yang berkaitan dengan tajuk gelung tersebut. Setiap satu gelung yang masuk tepat ke dalam tiang yang betul akan diberikan satu markah. Tetapi jika gelung masuk ke tiang yang salah, markah tidak akan diberikan. Markah minimum yang perlu diperoleh sebelum dapat ke peringkat selanjutnya ialah 7 markah.
Game yang ketiga iaitu puzzle. Pemain perlu menyusun puzzle sehingga menjadi suatu bentuk. Susunan perlu betul mengikut topik tajuk. Masa akan dicatat. Kumpulan yang dapat menyiapkannya paling cepat akan dinyatakan sebagai pemenang.